Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas belajar matematik bersama Cikgu Shima. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like dan butang subscribe. Pada hari ini, murid-murid akan belajar berdasarkan standard kandungan 2/2 iaitu tajuk perpuluhan dan standard pembelajaran 2/2/1 menambah hingga 3 hingga 3 tempat perpuluhan dan 2/2/2 menolak hingga 2 daripada 1 hingga 3 tempat perpuluhan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menambah dan menolak nombor perpuluhan hingga 3 tempat perpuluhan dalam bentuk lazim dengan betul. Baiklah murid-murid, sebelum itu kamu boleh merujuk buku teks matematik tahun 4, muka surat 86, 87, 88 dan 89. Murid-murid, sebelum kita menambah dan menolak nombor perpuluhan, cikgu ingin membuat sedikit ulang kaji berkenaan dengan nombor perpuluhan yang telah kamu belajar sewaktu tahun 3. Cuba murid-murid perhatikan nombor ini. Nombor ini ialah nombor 503. Nombor yang kedua ialah 4,926. Dan nombor yang ketiga ini ialah nombor 18. Dan nombor yang terakhir ialah nombor 7. Kesemua nombor ini dipanggil sebagai nombor bulat. Dan setiap nombor bulat mempunyai nilai tempat ataupun murid-murid lebih mudah mengenalnya sebagai rumah. Setiap digit yang terdapat pada nombor mempunyai rumah masing-masing. Dan jika murid-murid perhatikan, susunan digit 3, 6, 8 dan 7. Kesemua nombor-nombor ini disusun sebaris mengikut nilai tempat masing-masing. Dan susunan nombor-nombor ini berada pada nilai tempat sah. Manakala sifar 2 dan 1 berada pada nilai tempat 10. 5 dan 9 berada pada nilai tempat ratus dan 4 berada pada nilai tempat ribu. Ini telah murid-murid pelajari sebelum ini. 10, ratus ribu, puluh ribu. Selepas 10,000, yang terakhir ialah ratus ribu untuk tahun 4. Ini ialah nilai-nilai tempat yang telah murid-murid pelajari sebelum ini bagi nombor bulat. Baiklah, seterusnya, jika nombor-nombor ini, cikgu ambil contoh nombor yang pertama iaitu nombor 503 apabila diletakkan satu titik perpuluhan dan juga satu nombor di belakangnya. Cikgu ulang, jika nombor bulat 503 tadi ditambah di belakangnya dengan titik perpuluhan dan satu nombor di sebelah belakangnya, maka nombor ini tidak lagi dipanggil sebagai nombor bulat. Tetapi
ianya dipanggil sebagai nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan jika ada titik perpuluhan dan nombor di sebelah belakangnya. Baiklah, nombor ini dipanggil ataupun kita sebut sebagai 503.1. 503.1. Cuba lihat nombor yang kedua tadi. Nombor ini ialah 4,926. Apabila diletakkan ataupun ditambahkan dengan titik perpuluhan dan 2 digit di belakangnya, maka nombor ini juga telah berubah menjadi nombor perpuluhan. Dan cara untuk membaca nombor ini ialah 4,926 perpuluhan 6. Nombor perpuluhan perlu disebut satu-satu. 4,926.6. Seterusnya, untuk nombor yang ketiga, nombor ini ialah nombor 18. Apabila diletakkan titik perpuluhan dan satu nombor di sebelah belakang, maka ianya telah menjadi nombor perpuluhan dan dibaca 18,3. 18,3. Dan nombor yang terakhir, nombor ini ialah nombor 7. Jika cikgu tuliskan titik perpuluhan dan 3 digit di sebelah belakang, maka nombor ini dibaca dengan 7,552. 7,552. Dan cara untuk menulisnya sama seperti kita sebut, iaitu 7,552. Jadi ini ialah ulang kaji berkenaan dengan nombor perpuluhan. Bagaimana cara untuk menyebutnya telah kita pelajari tadi, telah kita ulang kaji sebentar tadi. Jadi murid-murid, untuk nombor perpuluhan, ianya juga mempunyai nilai tempat. Kalau tadi, murid-murid telah membuat ulang kaji, nombor di sebelah depan titik perpuluhan bermula dengan nilai tempat 10, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Sekarang untuk nombor perpuluhan di sebelah belakang ini, iaitu baris 1, sifar, 3 dan 5. Kedudukan digit-digit ini ataupun kedudukan nombor-nombor ini sebaris ini merupakan nilai tempat bagi per 10. Manakala 6 dan 5 berada pada nilai tempat per 100. Dan nilai tempat yang terakhir ialah per 1000. Jadi, inilah nilai-nilai tempat bagi nombor perpuluhan. Kamu boleh menggunakan titik perpuluhan sebagai panduan. Nombor di sebelah hadapan ataupun nilai tempat di sebelah hadapan adalah nilai tempat yang telah kamu pelajari sebelum ini, iaitu 10, ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu. Okey, dan untuk nilai tempat di sebelah belakang ialah per 10, per 100 dan per 1000. Tidak ada per sa ya murid-murid. Dia bermula dengan per 10, per 100 dan per 1000. Jadi murid-murid perlu ingat nombor-nombor ini.
Baiklah, sekarang mari kita teruskan objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk menambah dan menolak nombor perpuluhan. Cuba perhatikan gambar rajah ini. Berapakah jumlah isi padu air di dalam 2 buah cerik? Cuba kamu perhatikan isi padu pada cerik yang pertama dan saiznya lebih besar, iaitu 1.8 liter. Manakala isi padu air di dalam cerik yang lebih kecil ialah 0.5 liter. Dan kalau murid-murid perhatikan, kedua-dua nombor ini, kedua-dua isi padu air ini ialah nombor perpuluhan. 1.8 liter dan 0.5 liter. Jadi, untuk ayat matematik bagi soalan ini, kamu menggunakan operasi tambah kerana kamu perlu mencari jumlah air ataupun mencari jumlah isi padu air di dalam kedua-dua buah cerik ini. Baiklah, sekarang cara untuk menyusun nombor perpuluhan di dalam bentuk lazim. Murid-murid perlu berhati-hati, murid-murid perlu ambil perhatian cara untuk menyusun nombor-nombor perpuluhan di dalam bentuk lazim. Baiklah, katakanlah ini ialah buku tulis kamu. Jadi bagaimana cara untuk menulis ataupun menyusun nombor perpuluhan dalam bentuk lazim? Okey, yang pertama sekali murid-murid perlu menulis titik perpuluhan untuk dijadikan panduan. Bermula dengan titik perpuluhan untuk dijadikan panduan. Baiklah, sekarang kita mula menulis nilai ataupun isi padu air yang pertama iaitu 1.8. Di 1 di depan merupakan sa dan 8 di sebelah belakang merupakan nombor yang berada pada nilai tempat per 10. Kemudian kita susun 0.5 di dalam bentuk lazim. Seperti biasa, kita akan mulakan dengan titik perpuluhan dahulu. Titik perpuluhan perlu ditulis dalam satu baris. Perlu ditulis satu baris. Sekarang kita tuliskan 0.5. Sifar di depan berada pada nilai tempat sa dan 5 di sebelah belakang berada pada nilai tempat per 10. Sekarang kita tuliskan simbol tambah di tepi. Dan jangan lupa gariskan bentuk lazim kamu. Dan harus diingat, murid-murid perlu menulis simbol bagi isi padu air tadi iaitu liter, unit liter. Ramai murid-murid yang mungkin tidak mengambil berat tentang penulisan unit bagi sesetengah soalan. Jadi di sini suka cikgu ingatkan kepada kamu sekiranya soalan itu mempunyai unit. Tidak kisahlah sama ada unit liter, sentimeter, mililiter, kilogram, gram, milimeter, saat, minit, jam. Murid-murid digalakkan untuk menulis unit-unit tersebut. Baiklah, kita teruskan. Sekarang, bentuk lazim kamu telah lengkap. Jadi, seperti biasa, kita perlu menambah nombor ini bermula dari belakang. Dan nombor yang terletak di sebelah belakang ialah nombor pada nilai tempat per 10. Jadi, kita tambahkan semua nombor yang berada pada nilai tempat per 10. 8 tambah 5 sama dengan 13. 3 di bawah, 1 di atas. Jangan lupa titik perpuluhan. Sekiranya murid-murid terlupa titik untuk menulis titik perpuluhan, maka jawapan kamu dianggap salah. Okey? So, harus berhati-hati. Jadi, kita teruskan dengan menambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan jangan lupa unit liter. Jadi 1.8 liter tambah 0.5 liter bersamaan dengan 2.3 liter.
Mudah bukan? Jadi, apa yang harus murid-murid ambil perhatian ialah apabila menyusun nombor-nombor perpuluhan dalam bentuk lazim, pastikan ianya ditulis pada nilai tempat yang betul. Kita teruskan dengan contoh yang kedua. Kali ini, murid-murid perlu menambah semua jisim buah-buahan ini. Kita ada 3 jenis buah-buahan. Yang pertama ialah buah nenas yang beratnya ialah 1,3 kilogram. Buah tembikai dengan 4,207 kilogram. Dan buah yang terakhir ialah buah betik iaitu seberat 0,96 kilogram. Jadi untuk mencari jumlah jisim semua buah-buahan ini, mari kita sama-sama tuliskan dalam bentuk lazim. Okey, mula-mula sekali, seperti tadi cikgu ingatkan kepada kamu, untuk menulis ataupun untuk menyusun nombor perpuluhan dalam bentuk lazim, kita akan mulakan dengan menulis titik perpuluhan dahulu. Jadikan titik perpuluhan ini sebagai panduan kamu. Jadi kita tuliskan nombor yang pertama iaitu 1,3 kilogram, 1 di depan iaitu nilai tempat sah dan 3 di sebelah belakang untuk nilai tempat per 10. Kemudian kita susunkan 4,207. Seperti biasa, cikgu ingatkan sekali lagi, kita akan tulis dahulu titik perpuluhan untuk dijadikan panduan kamu. Jadi di sebelah hadapan ialah 4 dan di sebelah belakang ialah 2,7. Dan kita tuliskan nombor yang ketiga untuk berat betik iaitu 0,96 kilogram. Seperti biasa, tuliskan dahulu titik perpuluhan untuk dijadikan panduan dan ingat ya murid-murid, titik perpuluhan perlu ditulis dalam satu baris. Okey, kemudian 0 di sebelah hadapan dan 96 di sebelah belakang. Kemudian selepas kamu menyusun kesemua berat buah-buahan tadi, jangan lupa simbol operasi tambah dan gariskan bentuk lazim kamu. Baiklah murid-murid, sebelum kamu menambah, cuba lihat bentuk lazim yang telah kamu bina tadi, yang telah nombor-nombor yang telah kamu susun tadi. Kalau kamu perhatikan di sini, kedudukannya tidak sama dengan nombor bulat yang selalu kamu tambah ataupun tolak. Ingat ya murid-murid, ini ialah nombor perpuluhan. Mungkin kamu akan nampak, di sini tak ada nombor, di sini tak ada nombor. Kalau sebelum-sebelum ini, kamu akan menyusun mengikut rumah sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Jadi adakah susunan nombor kamu ini salah? Tidak ya, susunan nombor kamu ini betul kerana kamu telah menyusun mengikut nilai tempat. Ingat, titik perpuluhan dijadikan panduan. Nombor yang terletak di sebelah hadapan ialah nombor yang bermula dengan rumah sah, puluh, ratus, ribu dan seterusnya. Jadi 1, 4 dan 0 merupakan nombor-nombor yang berada pada nilai tempat sah. Dan bermula daripada barisan yang pertama, ini ialah susunan bagi nilai tempat per 10, ini ialah per 100 dan ini ialah per 1000. Jadi bagi tempat-tempat yang agak rongak di sini ataupun yang kosong, jadi apa yang perlu kamu buat? Okey, cuba kamu perhatikan nilai tempat sah. Okey, di sini kesemuanya lengkap ketiga-tiga baris. Untuk nilai tempat per 10 begitu juga lengkap 3, 2, 9. Tetapi untuk nilai tempat per 100 ada satu nombor yang tiada di sini. Jadi apa yang perlu kamu lakukan? Lengkapkan dengan mengisi ataupun menulis
angka sifar. Begitu juga dengan nilai tempat per 1000. Untuk nombor di sebelah atas ni kita lengkapkan dengan angka sifar dan di sebelah bawah juga dengan angka sifar. Sekarang bentuk lazim kamu telah nampak lebih sempurna dan lebih lengkap. Dan kemudian jangan lupa simbol ataupun unit kilogram bagi jisim setiap buah. Dan kemudian apa yang perlu kamu lakukan sekarang? Tambahlah ke semua nombor seperti biasa. Bermula dari nombor yang paling akhir sekali ataupun yang paling belakang, iaitu, ingat ya murid-murid, ini bukan rumah sa. Ini ialah rumah per 1000. Okey, sifar tambah 7 tambah sifar, jawapannya ialah 7. Sifar tambah 6, jawapannya ialah 6. 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 tambah 9 sama dengan 14. 4 di bawah, 1 di sebelah atas. Kemudian jangan lupa tuliskan titik perpuluhan. Ini sangat penting ya murid-murid. Sekiranya kamu terlupa untuk menulis titik perpuluhan, maka jawapan kamu akan salah. Dan seterusnya untuk rumah sa. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4 sama dengan 6. Dan jangan lupa unit kilogram untuk jawapan jisim ketiga-tiga buah-buahan tadi. Jadi 1.3 kilogram tambah 4.207 kilogram tambah 0.96 kilogram, jawapannya ialah 6.467 kilogram. Baiklah murid-murid, untuk menambah tidak ada masalah. Cikgu rasa kamu telah tahu sebab kamu dah biasa menambah nombor. Cuma apa yang perlu kamu titik beratkan ataupun apa yang perlu kamu ambil perhatian ialah bagaimana cara untuk menyusun nombor-nombor perpuluhan itu di dalam bentuk lazim mengikut nilai tempat dengan betul. Rumah sa, rumah per 10, per 100 dan juga per 1000. Baiklah, kita teruskan dengan contoh yang ketiga. 36.584 tambah 6 tambah 0.732. Kali ini kamu perlu menambah 3 nombor berturut-turut. Tetapi cuba murid-murid perhatikan 36.584 ini merupakan nombor perpuluhan. 6 merupakan nombor bulat. 0.732 merupakan nombor perpuluhan. Jadi sekarang ada 3 nombor yang murid-murid perlu tambah dalam bentuk lazim. Namun terdapat 1 nombor bulat di sini. 2 nombor perpuluhan di depan dan di belakang dan nombor di tengah-tengah ini ialah nombor bulat. Jadi, bagaimana cara untuk menambah nombor-nombor ini? Mari sama-sama cikgu bimbing kamu. Baiklah, kita mulakan dengan menyusun 36.584 dalam bentuk lazim. Seperti biasa, untuk menulis nombor perpuluhan, kita akan mulakan dengan titik perpuluhan dahulu. Lihat murid-murid, kita tuliskan titik perpuluhan dahulu. Jadi kita mula menyusun 36 di hadapan 36, kemudian 584 di sebelah belakang 584. Jadi ingat ya murid-murid, titik perpuluhan ini kita jadikan sebagai panduan. Jika di sebelah depan, dia bermula dengan nilai tempat sa dan puluh. Maka 6 ini ialah nilai tempat sa dan 3 ialah nilai tempat puluh. Dan di sebelah belakang pula bermula dengan per 10, per 100 dan per 1000. Jadi 5 berada pada nilai tempat per 10, 8 pada nilai tempat per 100 dan 4 pada nilai tempat per 1000. Sekarang
kita selesai menyusun nombor perpuluhan yang pertama, iaitu 36.584. Sekarang kita akan mula menyusun nombor yang kedua, iaitu nombor 6. Jadi murid-murid ingat, nombor 6 ialah nombor bulat. Jadi 6 ini ialah nilai tempat ataupun rumah apa? Rumah per 10, rumah per 100 atau rumah per 1000? Dah tentu bukan. Okey, sebab ini ialah nombor bulat. Nombor bulat bermula dari nilai tempat sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Jadi 6 ialah rumah sa. Okey, jadi di mana kita nak menyusun 6 itu? Adakah di bawah 4? Atau adakah di bawah digit 8? Adakah di bawah 5? Adakah di bawah 6? Atau adakah di bawah 3? Jadi disebabkan 6 ini ialah nilai tempatnya ialah sa, maka kita akan susunkan nombor ini di bawah 6. Betul. Sa kena sebaris dalam rumah sa. Jadi kita tuliskan 6 di bawah. Kemudian kita tuliskan titik perpuluhan. Titik perpuluhan perlu ditulis. Sekiranya kita tak tulis, jawapan kamu akan jadi salah nanti. Kita apa? Kemudian kita teruskan dengan nombor yang ketiga. 0.732. Ingat murid-murid, ini ialah nombor perpuluhan. Jadi bila ianya nombor perpuluhan, kita akan mula menulis dengan titik perpuluhan dahulu. Kemudian di sebelah hadapan ialah sifar dan di sebelah belakang ialah 7, 3 dan 2. Jangan lupa simbol tambah dan juga garisan untuk bentuk lazim kamu. Sekarang murid-murid, cuba perhatikan bentuk lazim kamu. Nampak agak macam berterabur. Jadi, untuk melengkapkan atau untuk memperkemaskan bentuk lazim kamu, apa yang perlu kita lakukan? Melengkapkan setiap baris dengan angka sifar. Jadi, kita mula dengan nilai tempat sa dahulu. Nampaknya untuk nilai tempat sa, ketiga-tiga barisan ini lengkap dengan nombor. Kita berpindah ke rumah 10, maka ada 2 tempat kosong di sini. Kita lengkapkan dengan menulis sifar. Kemudian kita lengkapkan mana-mana tempat kosong dengan sifar. Jadi bentuk lazim kita nampak sedikit sempurna dan kemas. Jadi bila semuanya telah lengkap, maka kita perlu selesaikan dan cari hasil tambah ketiga-tiga nombor ini. Bermula dari nilai tempat yang paling belakang sekali. Dan nilai tempat yang paling belakang sekali ialah nilai tempat per 1000. Okey murid-murid, sekarang 4 tambah sifar tambah 2 sama dengan 6. 8 tambah sifar tambah 3 sama dengan 11. 1 di bawah, 1 lagi di sebelah atas. 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 tambah 7 sama dengan 13. 3 di bawah, 1 di sebelah atas. Jangan lupa titik perpuluhan kamu. Kemudian untuk hasil tambah bagi nilai tempat sa. 1 tambah 6 sama dengan 7. 7 tambah 6 sama dengan 13. 3 di sebelah bawah dan 1 di sebelah atas. Dan sekarang kita cari hasil tambah bagi nombor-nombor yang terdapat pada nilai tempat 10. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi, hasil tambah ketiga-tiga nombor ini ialah 43.316. Mudah bukan? Jadi murid-murid, untuk menambah, cikgu percaya kamu tidak ada masalah. Cuma kamu perlu berhati-hati untuk menyusun nombor-nombor ini ke dalam bentuk lazim.
Sekarang mari kita lihat contoh yang keempat, menambah nombor perpuluhan sehingga 3 digit. 3 nombor. Jadi di sini ada 100 tambah 59.2 tambah 1.63. Jadi murid-murid cuba perhatikan 100 merupakan nombor bulat. 59.2 merupakan nombor perpuluhan dan 1.63 merupakan nombor perpuluhan. Baiklah, sekarang kita akan menyusun 100 dalam bentuk lazim. Jadi bagaimana cara untuk menulis nombor 100? Seperti tadi, kita letakkan titik perpuluhan untuk dijadikan panduan. Jadi, 100 akan ditulis di sebelah hadapan ataupun di sebelah belakang? Di sebelah hadapan titik perpuluhan ataupun di sebelah belakang titik perpuluhan? Betul, 100 perlu ditulis di sebelah hadapan kerana ianya merupakan nombor bulat. Bermula dengan sifar 1. Baiklah murid-murid, sifar ini ialah rumah 10 ratus. 100. Kemudian, untuk nombor perpuluhan di sebelah belakang ini, tiada. Tak apa, kita teruskan dengan nombor yang kedua, 59.2. Jadi cara untuk menulis nombor ini ataupun cara untuk menyusun nombor ini, kita mulakan dengan menulis titik perpuluhan dahulu. Jadi 59 kita akan tulis di sebelah hadapan, 2 di sebelah belakang. Sekarang kita akan susun 1.63 pula. Macam biasa, kita akan mulakan dengan titik perpuluhan sebagai panduan, kemudian 1 di depan, 6, 3 di sebelah belakang. Kemudian, simbol tambah dan gariskan bentuk lazim kamu. Nampak sekarang murid-murid susunannya? Jadi sebelum menambah nombor-nombor ini, kita perlu lengkapkan tempat-tempat yang kosong ataupun tempat-tempat yang rongak. Okey, kita mulakan, tulis saja, isi saja tempat-tempat yang kosong tadi. Kan lebih kemas, kan lebih cantik, kan lebih mudah untuk kita menambah. Jadi, murid-murid jangan malas untuk menulis sifar pada nilai tempat yang tidak ada nombor. Jadi seperti biasa murid-murid, selepas bentuk lazim kamu telah lengkap disusun dengan nombor pada nilai tempat yang betul, maka kita akan mencari hasil tambah. Untuk mencari hasil tambah, kita akan bermula dengan nilai tempat yang paling belakang. Jadi, apakah nilai tempat ini? Ingat, titik perpuluhan sebagai panduan. Ini ialah nilai tempat per 100. Sifar tambah sifar tambah 3 sama dengan 3. Sifar tambah 2 tambah 6 sama dengan 8. Jangan lupa titik perpuluhan. Kita teruskan dengan mencari hasil tambah bagi nilai tempat sah. Sifar tambah 9 tambah 1 sama dengan 10. Sifar di bawah, 1 di atas. 1 tambah sifar tambah 5 tambah sifar sama dengan 6. Dan nilai tempat yang terakhir sekali iaitu nilai tempat bagi ratus. 1 tambah sifar sama dengan 1. Jadi, hasil tambah ketiga-tiga nombor ini ialah 160.83. Baiklah, sekarang kita beralih kepada operasi tolak pula. Cuba perhatikan gambar rajah ini. Seorang penjual mempunyai 12.6 kilogram rambutan. Kemudian, seorang pemuda telah membeli 2.5 kilogram rambutan tersebut. Jadi, soalannya ialah
berapakah jisim rambutan yang belum dijual? Asal berat rambutan ialah 12.6 kilogram. Selepas dibeli oleh seorang pemuda sebanyak 2.5 kilogram, kamu dikehendaki mencari baki jisim rambutan yang belum dijual. Jadi berapakah jisimnya? Berapakah berat rambutan yang tinggal? Mari kita sama-sama selesaikan. Ini ialah ayat matematik bagi soalan ini, 12.6 kilogram tolak 2.5 kilogram. Seperti biasa, kita akan menyusun nombor-nombor ini dalam bentuk lazim terlebih dahulu. 12.6 merupakan nombor perpuluhan. Jadi, untuk menulis dalam bentuk lazim, kita akan mulakan dengan titik perpuluhan dahulu, kemudian 12 di sebelah hadapan dan 6 di sebelah belakang. Kemudian, kita teruskan dengan menyusun 2.5 dalam bentuk lazim, bermula dengan titik perpuluhan, 2 di hadapan dan 5 di sebelah belakang. Jangan lupa simbol operasi tolak dan gariskan bentuk lazim kamu. Murid-murid, jangan lupa tulis unit di belakang bentuk lazim kamu. Baiklah. Sekarang kita akan mula menolak nombor-nombor ini. Kalau murid-murid perhatikan, tadi cikgu telah lengkapkan angka sifar bagi ruang yang tidak ada nombor. Sama untuk soalan tambah, kamu perlu lengkapkan bentuk lazim kamu, dan untuk operasi tolak begitu juga. Untuk ruang-ruang ataupun untuk nilai tempat yang tidak ada nombor di sini, kamu perlu letakkan angka sifar. Baiklah murid, sekarang kita akan menolak nombor seperti biasa. Kita akan menolak dari belakang. Jadi belakang ini ialah rumah apa murid-murid? Apakah nilai tempat bagi digit yang terletak paling belakang ini? Ingat titik perpuluhan sebagai panduan. Apakah nilai tempat bagi nombor yang di sebelah belakang titik perpuluhan? Ini ialah nilai tempat per 10. Jadi 6 tolak 5 jawapannya ialah 1. Jangan lupa titik perpuluhan. 2 tolak 2 sama dengan sifar. Dan 1 tolak sifar sama dengan 1. Jangan lupa untuk tulis unit kilogram. Jadi, baki rambutan yang masih belum dijual ialah 10.1 kilogram. Mudah bukan? Yang penting, murid-murid perlu memastikan nombor-nombor tadi disusun dengan betul dalam bentuk lazim. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua untuk operasi tolak. Di sini terdapat 2 orang murid. Yang pertama ialah Amir dan yang kedua ialah Kaswini. Berdasarkan maklumat yang diberikan, tinggi Amir ialah 1.4 meter. Tinggi Kaswani pula ialah 0.13 meter kurang daripada Amir. Di sini ada perkataan kurang. Tinggi Kaswani ialah 0.13 meter kurang. Jadi perkataan kurang di situ merujuk kepada operasi tolak. Jadi kira tinggi Kaswani. Okey, jadi ini ialah ayat matematik bagi operasi tolak merujuk kepada tinggi Amir dan untuk mencari tinggi Kaswani. 1.4 meter tolak 0.13 meter. 1.4 merupakan nombor perpuluhan, 0.13 merupakan nombor perpuluhan juga. Jadi,
Jika kedua-duanya ialah nombor perpuluhan, ianya agak mudah untuk disusun dalam bentuk lazim. Baiklah murid-murid, kita akan mula menyusun 1/4 dahulu. Seperti biasa, kita akan tuliskan titik perpuluhan dahulu dan dijadikan sebagai panduan. Dan nombor di sebelah hadapan ialah 1 dan nombor di sebelah belakang ialah 4. 1/4. Kemudian nombor yang kedua, titik perpuluhan, di sebelah hadapan ialah sifar dan di sebelah belakang ialah 1, 3. Jangan lupa untuk menulis operasi dan gariskan jawapan bentuk lazim kamu. Baiklah murid-murid, ingat sebelum menambah ataupun menolak, cikgu sentiasa ingatkan kepada kamu, cikgu sentiasa berpesan kepada kamu untuk melengkapkan bentuk lazim kamu sekiranya ada nilai tempat yang rongak ataupun nilai tempat yang lompong ataupun nilai tempat yang kosong. Jadi jika kamu perhatikan di sini, untuk nilai tempat sah lengkap, per 10 pun lengkap. Untuk nilai tempat per 100 kita perlu lengkapkan dengan angka sifar di sini. Apabila kamu telah menulis angka sifar di situ, barulah kamu tuliskan dahulu unit meter dan barulah kita tolakkan. Baiklah murid-murid, untuk menolak seperti biasa, sama juga dengan operasi tambah, kita akan selesaikan dari belakang. Sifar tolak 3. Sifar tolak 3 tak boleh ya murid-murid kerana sifar nilainya lebih kecil. Jadi kita perlu pinjam dari 4. 4 bila pinjam 1 tinggal 3 dan 1 yang kamu pinjam tadi perlu dibawa ke belakang. Jadi 10 tolak 3 sama dengan 7. 3 tolak 1 sama dengan 2. Jangan lupa titik perpuluhan dan 1 tolak sifar sama dengan 1. Dan jangan lupa untuk menulis unit meter. 1/4 meter tolak 0.13 meter bersamaan dengan 1/27 meter. Jadi murid-murid, 1/27 meter merupakan tinggi Kaswani. Kita teruskan dengan contoh yang ketiga untuk operasi tolak. 8 cm tolak 3/28 cm. Cuba murid-murid perhatikan, 8 merupakan nombor bulat. 3/28 merupakan nombor perpuluhan. Jadi, jangan risau, jangan bimbang, jangan panik. Sama macam operasi tolak tadi, untuk nombor 8 merupakan nombor bulat. Nombor 8 ialah nombor yang berada pada nilai tempat sah. Jadi, untuk menulisnya, macam biasa kita mulakan dengan titik perpuluhan dahulu. Jadi, 8 perlu ditulis di depan atau di belakang titik perpuluhan. Betul. Dia merupakan nilai tempat sah kan? Jadi 8 perlu ditulis di hadapan. Okey? Sekarang kita mula menyusun nombor 3/28 pula. Seperti biasa ya murid-murid, mulakan dengan titik perpuluhan, 3 di sebelah hadapan, 2, 8 di sebelah belakang. Jangan lupa untuk tuliskan operasi tolak dan gariskan bentuk lazim kamu. Ingat, sebelum menolak, pastikan bentuk lazim kamu kelihatan lebih sempurna dan lebih kemas dengan memastikan kita menulis angka sifar bagi tempat-tempat yang kosong. Okey, kita tuliskan sifar di situ. Dan jangan lupa
unit sentimeter. Okey, seperti biasa kita akan menolak dari belakang. Sifar tolak 8, tak boleh kerana nilai sifar lebih kecil. Kita pergi pinjam sebelah. Alamak, sebelah pun sifar. Per 10 pun sifar. Jadi kita pinjam dari 8 sah. Okey, pinjam 8 sah, pinjam 1 tinggal 7. Satu yang kita pinjam bawa semula ke rumah per 10. Sekarang kita ulang semula. Kita perlu menolak dari nilai yang ataupun nombor yang paling belakang. Sifar tolak 8 tak boleh kerana sifar nilainya lebih kecil. Maka kita pinjam dari per 10. Jadi per 10 sekarang ada 10. Bagi pinjam 1 tinggal 9. Satu yang kamu pinjam bawa ke rumah per 100. Sekarang 10 tolak 8 sama dengan 2. 9 tolak 2 sama dengan 7. Jangan lupa titik perpuluhan kamu. 7 tolak 3 sama dengan 4. Dan jangan lupa unit sentimeter. Murid-murid, jika kamu menulis ataupun kamu menyusun nombor dengan betul, insya-Allah jika kamu tolak juga dengan betul, maka kamu akan dapat jawapan yang betul. Jadi 8 cm tolak 3.28 cm jawapannya ialah 4.72 cm. Kita teruskan dengan contoh yang keempat iaitu 516.704 tolak 72.63. Baiklah murid-murid, untuk soalan kali ini, kedua-dua nombor ini merupakan nombor perpuluhan. Jika kedua-duanya merupakan nombor perpuluhan, maka kamu tidak akan banyak masalah untuk menyusun nombor ya, kerana ingat titik perpuluhan perlu ditulis sebaris. Jadi kita mulakan dengan 516.704. Seperti biasa kita mulakan dengan menulis titik perpuluhan dahulu. Kemudian nombor di sebelah hadapan ialah 506 dan nombor di sebelah belakang ialah 704. Kemudian untuk nombor yang kedua iaitu 72.63. Seperti biasa murid-murid, kita mulakan dengan titik perpuluhan dahulu dan nombor di sebelah depan ialah 72 dan nombor di sebelah belakang ialah 63. Jangan lupa simbol tolak dan gariskan bentuk lazim kamu. Ingat, cikgu sentiasa berpesan kepada kamu sebelum menambah ataupun menolak, pastikan setiap baris pada nilai tempat mestilah lengkap. Jadi, untuk tempat-tempat yang kosong ini kita akan isikan dengan angka sifar. Okey, sekarang kita akan tolakkan nombor ini dari belakang. Bermula dengan 4 tolak sifar. 4 tolak sifar sama dengan sifar. Sifar tolak 3 tak boleh kerana sifar nilainya lebih kecil, maka perlu pinjam daripada 7. Tinggal 6. Satu yang kamu pinjam tadi bawa semula ke rumah per 100. 10 tolak 3 sama dengan 7. 6 tolak 6 sama dengan sifar. Jangan lupa titik perpuluhan ditulis sebaris. 6 tolak 2 untuk rumah sah. Jawapannya ialah 4. 1 tolak 7 tak boleh, kita perlu pinjam dari 5. Tinggal 4. Satu yang kamu pinjam bawa ke rumah 10. Sekarang 11 tolak 7 sama dengan 4. 4 tolak sifar sama dengan 4. Jadi jawapannya ialah 444.074.
Kita teruskan untuk contoh yang terakhir untuk menolak nombor perpuluhan. Kali ini kamu akan menolak 3 nombor berturut-turut. Tapi harus diingat murid-murid, untuk menolak, kamu tidak boleh menolak ketiga-tiga nombor ini serentak. Kamu perlu menolak satu per satu. Bermaksud ada 2 bentuk lazim tolak. Kita akan mulakan dengan 207.48 saat tolak 95 saat dahulu. Jadi seperti biasa, kita susunkan dahulu 207.48 ke dalam bentuk lazim. Bermula dengan menyusun ataupun menulis titik perpuluhan terlebih dahulu. Nampak di sini cikgu telah tuliskan titik perpuluhan. Kemudian nombor di sebelah hadapan ialah 207 dan nombor di sebelah belakang ialah 48. Ingat ya murid-murid, jangan sebut 48. Salah. Untuk nombor perpuluhan, kita akan sebut satu-satu. 207.48. Sekarang kita akan susun 95 saat. 95 saat merupakan nombor bulat ataupun nombor perpuluhan? Dah tentulah nombor bulat. Jadi nombor bulat kita akan susun di depan atau di belakang titik perpuluhan. Dah banyak contoh yang cikgu tunjukkan tadi. Untuk nombor bulat kita akan susun di hadapan titik perpuluhan. Jadi 95 ditulis di hadapan titik perpuluhan. Ya murid-murid. Okey, kemudian kita tuliskan kita tolakkan dulu 2 nombor ini. Gariskan bentuk lazim. Jangan lupa sebelum tolak, pastikan kita lengkapkan bentuk lazim kita dengan angka sifar bagi nilai tempat yang kosong. Sekarang mari kita tolakkan nombor ini. 8 tolak sifar sama dengan 8. Kita tulis dahulu unit. 8 tolak sifar sama dengan 8. 4 tolak sifar sama dengan 4. Jangan lupa titik perpuluhan. Dan 7 tolak 5 sama dengan 2. Sifar tolak 9 tak boleh kerana sifar nilainya lebih kecil. Maka pinjam 2. Tinggal 1. 1 yang kita pinjam tadi bawa ke rumah 10. 10 tolak 9 sama dengan 1. 1 tolak sifar sama dengan 1. Jadi 207.48 saat tolak 95 saat sama dengan 112.48 saat. Jadi apa yang perlu kamu lakukan sekarang murid-murid? Kamu perlu bawa jawapan kamu tadi ke bentuk lazim yang kedua. Salin dahulu 112.48. Salin dahulu, bawa jawapan kamu ke bentuk lazim yang kedua dan salin semula jawapan kamu. Sekarang kita akan menyusun 4.097 saat. Kita mulakan dengan titik perpuluhan dahulu, kemudian di sebelah hadapan 4 dan di sebelah belakang sifar 97. Jangan lupa operasi tolak dan gariskan bentuk lazim kamu. Lengkapkan bentuk lazim kamu di mana-mana saja nilai tempat yang kosong dengan angka sifar. Kemudian jangan lupa unit saat. Dah lengkap bentuk lazim kamu, barulah kita selesaikan. Seperti biasa, untuk menyelesaikan operasi tolak, kita akan menolak dari belakang. Belakang ini ialah nilai tempat per 1000. Sifar tolak 7 tak boleh, kita pinjam sebelah, tinggal
7. Kemudian 1 yang kita pinjam tadi kita bawa semula ke rumah per 1000. 10 tolak 7 sama dengan 3. 7 tolak 9. Alamak, tak bolehlah cikgu sebab 7 lebih kecil nilainya berbanding 9. Jadi apa yang perlu kamu lakukan? Seperti biasa kita pinjam daripada 4. Tinggal 3. 1 yang kita pinjam tadi bawa semula ke rumah per 100. 17 tolak 9. Jawapannya ialah 8. Kemudian 3 tolak 0. Jawapannya ialah 3. Jangan lupa titik perpuluhan. 2 tolak 4. Tak boleh kerana 2 nilainya lebih kecil berbanding 4. Jadi pinjam 1 tinggal 0. 1 yang kamu pinjam tadi bawa semula ke rumah Sa. 12 tolak 4. Jawapannya ialah 8. 0 tolak 0. Jawapannya 0. 1 tolak 0. Jawapannya 1. Jadi jangan lupa unit saat. Jadi murid-murid, hasil tolak ketiga-tiga nombor ini ialah 108.383 saat. Ingat ya murid-murid, sekiranya kamu ingin menjawab soalan tolak 3 nombor berturut-turut, kamu tidak boleh menolak secara serentak. Kamu perlu menolaknya dengan membuat dalam 2 bentuk lazim. Okey? Baiklah murid-murid, selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, diharapkan agar kamu semua sudah tahu yang pertama, menamakan nilai tempat bagi nombor melibatkan 10, ratus, per 10, per 100 dan per 1000. Yang kedua, kamu sudah tahu bagaimana untuk menyusun ayat matematik tambah dan tolak perpuluhan dalam bentuk lazim dengan betul. Dan yang ketiga, kamu sudah tahu untuk menambah dan menolak nombor perpuluhan dengan betul. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga ianya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu seharian. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Jaga diri, jumpa lagi. Bye! Jangan lupa like, comment, share dan subscribe.